Eh, kau buat apa tu? Baca buku. Kau buat apa? Kat dinding, foto. Oh. Korang pernah dengar tak teori etika moden? Tak pernah. Kenapa? Okey. Cuba kau tengok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan teori etika moden. Teori etika moden yang akan dibincangkan dalam video ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, teori deontologi, yang kedua, teori keadilan, yang ketiga, teori hak asasi manusia. Teori yang pertama, teori deontologi. Teori deontologi adalah satu teori yang berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan juga kewajipan seseorang dalam masyarakat. Teori deontologi berasal dari perkataan bahasa Greek iaitu deontos yang bermaksud wajib. Teori deontologi telah dipopularkan oleh seorang ahli falsafah Jerman iaitu Immanuel Kant pada abad ke-18. Matlamat teori ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat menyantuni semua orang dengan rasa hormat dan bermaruah. Oleh itu, Immanuel Kant telah memberikan pendapatnya bahawa untuk mewujudkan satu masyarakat yang dapat menyantuni semua orang dengan rasa hormat dan bermaruah, mestilah menggunakan teori deontologi, iaitu kewajipan melaksana sesuatu perkara lebih utama daripada melihat kesan sesuatu perbuatan. Okey, seterusnya ialah teori ini mempunyai prinsip yang mana prinsip tersebut ialah janji seharusnya ditepati. Okey, jadi dalam kalau kita ikut dekat dalam konsep teori ini, cara untuk kita laksanakan dia sama ada dia betul ataupun salah, ataupun kesan yang ada pada perbuatan tersebut sama ada, contoh kalau buat baik dapat apa, buat jahat dapat apa, itu kita tak nak tahu asalkan dia menepati prinsip tersebut. Apa prinsip dia? Janji seharusnya ditepati. Okey. So, kalau kita tengok dekat dalam cerita Robin Hood, okey, yang mana dia telah berjanji untuk membantu orang miskin. Okey, dengan cara macam mana? Dengan cara mencuri, dengan cara minta sedekah. Tapi dia bantu tak? Dia bantu, ditepati tak janji dia? Ditepati, tapi dengan cara yang bagaimana itu tak nak tahulah, asalkan dia menepati janji. Okey, so antara kelemahan yang ada dekat dalam teori ini, okey, saya akan senaraikan 3. Yang pertama, salah satunya ialah dia tidak ada garis panduan yang mana untuk untuk kita laksanakan lah. Okey, sama ada kalau kita buat baik, macam itu, kita dapat apa? Apa kesan dia? Ataupun kita mencuri, apa kesan dia? So dia tidak ada garis panduan. Tapi asalkan kena ikut prinsip dia tak? Tepati janji tak? Okay, so kiranya dia tidak ada panduan yang jelas lah. Yang kedua, okay, prinsip ini ataupun teori ini dia tidak boleh menentukan sama ada ianya bermoral, sesuatu perbuatan yang bermoral ataupun sesuatu perbuatan yang tidak bermoral. Okey, kita ambil kisah daripada Robin Hood tadi. Okey, adakah dengan mencuri itu bermoral? Ataupun sebaliknya. Okey, kita berbalik pada kisah Robin Hood lah. Okey, dan dia berbalik pada prinsip tadi itulah. Okey, asalkan kita menepati janji. Okey, janji seharusnya ditepati. Okey, so yang ketiga ialah dia kurang panduan dalam menangani konflik ataupun tanggungjawab. Okey, seperti contoh, seorang wanita hendak berdiet. Okey, so pada masa yang sama dia hendak kena menjaga diet dia. Dan yang kedua, okey, ibu dia telah memasakkan makanan yang kegemaran dia ataupun makanan kesukaan dia, makanan yang sedap lah. So, apa tanggungjawab dia? Okey, adakah dia kena menjaga diet dia ataupun dia kena menjaga hati ibu dia yang telah masakkan? So, dalam teori ini dia tidak memberi garis panduan macam mana kita nak selesaikan konflik ataupun tanggungjawab tersebut. Kau pergi mana? Tadi kat Menus beli barang sikit. Ni ada roti ni, kau nak tak?
Alah Sang, tengah daya lah. Ambil lah, mana bagi kan? Apa dia daya? Teori etika moden yang kedua. Teori etika moden yang kedua iaitu teori keadilan. Teori keadilan ini dapat juga ditakrifkan sebagai kesaksamaan. Daripada matlamat teori ini, institusi sosial seharusnya dibangunkan dengan cara tidak meminggirkan kepentingan masyarakat hanya kerana hendak menjaga kepentingan sekelompok individu. Jika kita lihat pada hari ini, kebanyakan daripada pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan mereka hanya kerana kepentingan peribadi berbanding dengan kepentingan masyarakat. Jika mereka benar-benar hendak menjaga kepentingan masyarakat, maka segala hak-hak, hasil, harta dibagikan secara sama rata tanpa terlebih atau terkurang. Teori ini diasaskan oleh John Rawls pada tahun 1971. Pengasas kepada teori keadilan iaitu John Rawls berpendapat untuk mencapai keadilan tersebut, seseorang individu itu perlu membayangkan dia berada dalam keadaan dirinya yang asal. Keadaan yang asal itu bermaksud suatu keadaan yang belum wujud ataupun tiada kerajaan, dan individu tersebut perlu memilih prinsip-prinsip asas yang harus dilakukan dalam sesebuah kerajaan tanpa mengira gender, budaya mahupun bakat seseorang. John Rawls percaya bahawa manusia akan memilih prinsip-prinsip asas yang selamat untuk membentuk sebuah kerajaan yang hanya membenarkan nilai-nilai keadilan untuk diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Untuk memahami konsep ini, John Rawls memberi contoh situasi di mana ada sebiji kek yang harus dibahagikan kepada beberapa orang dan pembahagian tersebut perlu dibuat secara adil. Individu yang memotong kek ini harus menerima bahagian kek yang paling akhir. Oleh kerana individu ini diberikan tanggungjawab memotong kek tersebut, maka akan lahir dorongan motivasi kepada dirinya untuk memotong kek tersebut dengan ukuran yang sama, kerana beliau akan memastikan dirinya mendapat saiz potongan kek yang sama seperti orang-orang sebelumnya. Menurut John Rawls juga, manusia yang rasional akan menitik beratkan dua prinsip asas ini kepada masyarakat. Prinsip yang pertama, prinsip yang membenarkan setiap orang mendapat keadilan sebanyak mungkin. Prinsip ini akan menghalang penindasan, tekanan politik serta diskriminasi. Prinsip yang kedua pula, prinsip ketidakadilan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan dan menguntungkan sebilangan kecil manusia sahaja. Oleh sebab itu, jika prinsip ketidakadilan yang akan dibentuk, maka ia akan menguntungkan pihak yang sudah mendapat kelebihan dan keuntungan yang sedia ada, dan tindakan ini tidak dibenarkan oleh John Rawls. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Yeay. Apa lagi Zam? Potonglah. Potong kena sama Engkau mesti kena last. Bang betul sama. Macam ni lah. Teori hak asasi manusia. Matlamat teori hak asasi manusia berhak mendapat: pertama, hak untuk hidup; kedua, hak untuk kebebasan; dan yang ketiga, hak untuk harta. Pengasas teori hak asasi manusia ialah John Locke, yang merupakan ahli falsafah barat yang mempopularkan teori tersebut. Kelebihan teori hak asasi manusia ni adalah
Pertama, diterima dalam amalan demokrasi moden, contohnya negara kita. Kedua, sesuai untuk masyarakat yang berbilang kaum, sama ada bangsa, negara ataupun agama. Dan yang ketiga, yang kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin. Masuk. Ada apa sih? Macam ni YB, kita ada masalah ni. Pak Jamal hujung kampung tu, bini dia aksiden. Jadi kena bedah bini dia. Jadi kita kena keluarkan kos sikit YB. Macam mana? Boleh tak? Tenang. Ni ada cek. Nanti dia hantar kat dia. Lagi satu YB. Ini ada masalah lagi satu ni. Ada orang nak jumpa dengan YB. Bang, masuk bang. Cepat sini. Okay, jangan segan-segan. Cakap je dengan YB. YB, saya nak minta sikit bantuan. Rumah saya terbakar. Boleh tak saya perlukan sedikit kewangan? Relax. Kita akan uruskan. Ni ada cek. Syed, nanti uruskan Lagi satu YB. Ni ada masalah kat kampung kita ni. Budak-budak mak rempit ni, saya ada cadangan sikit ni YB. Apa kata kita buatkan lita untuk diorang? Lah, apa saya tak habaq. Kita pakat-pakat bantu noh.